السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى على سيدنا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به رغائب وحسن القواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله تعالى ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته ومن نهج نهجه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Pengurusi seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, ayah-ayah muslimin, ibu-ibu muslimat yang dirahmati Allah. Syukurnya kepada Allah atas kasih sayangnya Allah, Allah pilih gerak hati dan kaki untuk sampai solat maghrib berjemaah. Dan dalam ramai-ramai berjemaah tadi, Allah letakkan dalam hati kita duk saat dengar apa yang boleh buat balik beramai pada malam ni, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, pada episod yang lalu kita dah hurai kupasan sekadar kemampuan saya pada tajuk yang kelima, iaitu pada bab tegahan membenci sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, siapa yang membenci sunnahku, makna kata dia bukan daripada golongan aku. Kita dah ta'rif sunnah itu apa, contohnya apa, cuma kesimpulannya kadang-kadang perkara kecil pun jangan kita sebut kalau benda itu melibatkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagai contoh, kita duk mengata kat kawan yang hang duk simpan janggut buat apa, nampak serabut. Kata ke dia,
Hang dulu masa tak ada janggut nampak muda, sah-sah ada janggut 3 orang nampak 80 lebih, kata ke dia. Jadi tak elok simpan janggut ni, elok cukup. Tak. Tu sunnah tuan-tuan, sunnah. Kan kita duk biasa dengar ada seorang sahabat Nabi, dia duk ada janggut 3 helai lebih kurang. Dia lintah mai, Nabi tengok dia, Nabi senyum. Dia lintah mai, Nabi tengok dia, Nabi senyum. Dia pun duk rasa Nabi duk senyum ke aku kan, Nabi duk perli ke aku pasal janggut tak ramai. Itu saya kata. Ada orang dia janggut dia meriah, lebat ni, mau kalau rengga masuk tak keluar, jalan jumpa, tak jumpa. Tuan-tuan nak simpan janggut biar bagi smart. Nabi simpan smart, no? Kalau hak jenis subuh ejah, sebelum keluar bangun subuh tu ejah gunting bagi nampak smart. Bukan biar terabuk, terjun kolam, bangun udang dekat habis, bukan lagu tu. Begini, pasal nak ambil sembahyang pun payah. Mau jarang lagu saya ni senang. Saya apa saya panjang ni sampai kat dada ni. Dia berkata, ustaz ejah habis sikit pasal kita janggut tak teratur. Nak buh jen malu ke orang. Kan? Jadi ejah habis tera ni pun okey dah, bagi ada. Jangan cukup. Sahabat ni kata Nabi duk senyum kenyes kat aku, ni gelak kat aku ke apa ke? Dia pun balik cukup. Balik cukup, sisih dengan Nabi, Nabi tak tengok dia. Sisih kali kedua, tak tengok juga. Lah tanya Nabi, oh pasal apa? Nabi kata, hari tu aku nampak ada agak janggut sikit. Aku seronok tengok. Sebagai riwayat sebut, tuan-tuan bidadari duk gantung. Hak ni pun satu hal juga. Bidadari duk gantung. Lepas tu ada seorang ustaz ni kata, ustaz tu. Ada seorang ustaz tu mengajar, bidadari duk gantung kot janggut ni. Lepas tu mai kuliah lain, jemaah yang sama. Ustaz tu kata pula, ustaz lain lah, ustaz hak jenis apa, minum ayak guna jak. Tuan-tuan faham lah tu. Dia kata, tuan-tuan logik ke bidadari gantung kat janggut? Kawan tu besar, janggut ni kecil. Mai pakai hukum makai payah. Lah jemaah kata, ustaz, habis tu macam mana malaikat masuk dalam kubur, padahal kubur kecil lah. Ustaz tu pun tutup mic balik dia pun tak boleh pergi. Jangan dia buat mic pakai hukum makai, habis kita perkara sam'iyat ni. Biar pergi tu bukan tajuk kita pun, nak habak mic. Kira tuan-tuan bagi ada, jangan cukup lah. Jangan cukup. Bagilah ada sikit, bagi nampak jantan sikit ni bersih, putih, berpina, simpan sikit. Janggut tak apa. Janggut pada. Misal mau nak cukup tak apa. Janggut bagi simpan, tapi simpan biar smart, no? Biar smart. Apa ni huduh tu tak boleh janggut cukup kadang kita rasa benda tu biasa, tapi salah perkataan tu, no? Ada orang tuan-tuan nak simpan rambut, nak ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni pun satu juga. Nak simpan biar orang tengok smart. Macam Ustaz Jeffrey tu kan. Dia simpan smart. Kadang tak perasan pun ada. Tuan Guru Syekh Zainul Asri pun ada simpan. Ni kita simpan sampai serogum, bangkit tidur sopongan kena samak pelak, serogum ni lah apa pasal, biar smart. Cuma ada ketika mana ikut pada keadaan, bukan semua kita boleh ikut. Sopa saya kalau buat simpan rambut panjang lagu tu, rasa tuan-tuan nak dengar ke tak? Pasal bukan semua orang boleh terima. Ni kata orang awam ni, kan? Kita orang awam, sekali saya lah. Sebab tu kalau hak tu pun kita kena tengok mentaliti orang, pasal tak mau orang kejut. Ustaz ni duk peram dia rambut pun sekali mengajak selok lagu tu, jadi panjang, tuan-tuan nak percaya. Jadi lebih-lebih rambut lagu ni senang, apa ustaz kita senang nipih, no? Bersih kemas lagu tu. Tapi bukan kita nak abang panjang tak elok, tapi nak simpan biar semat. Tapi nak kata jangan. Tok sah duk simpan rambut lagu tu, huduh jangan kata lagu tu. Nah, ini antara contohnya lah. Kawan-kawan nak pakai jubah, biar dia pakai habis. Jangan duk kata hang buat baik, buat kepala baik, jangan. Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma kena fahamlah intipati sunnah hak saya sebut tu ni. Kalau pakaian yang kata sunnah tu apa? Tuan-tuan pakai baju Melayu kain plekat pun dikatakan sunnah. Tapi ustaz kalau gajah duduk, hak tu biar-biarlah gajah berdiri ke tinggung aku suka lah, tapi tangking tu itu intipati sunnah.
Makanan ustaz, adakah kita ni mau dok nak kena makan kurma, mau dok makan roti baru dikira sunnah? Jawabnya hak kita makan lah ni sunnah lah tu. Pasal intipati dia apa? Halal, bersih, baik, tak mudarat. Tu sunnah lah tu. Cuma bila ditanya apakah makanan yang terbaik, jawabnya makanan yang Nabi makan. Kalau buah, kurma, ajwa. Tuak paling mahal ya, dia besar ni ya. Dia ada amsak ni, tapi hak tu bukan hak Nabi sebut. Dia ikut sempadan juga tuan-tuan. Tak apalah, tu panjang cerita. Kemudian sopa pakaian. Kalau pakai jubah pun sampai fik nampak dada ni, tu bukan sunnah. Fik ni, ustaz mai pakai jubah fik nampak punggung belakang ni, kira jadi imam. Allah, tak tahu bila lah nak habis. Bukan sunnah tu, walaupun nama jubah. Jadi makna kata pakaian itu fahamnya intipati sunnah, bersih, menutup aurat, tak jolok mata, sunnah lah tu. Cuma bila tanya apakah pakaian yang terbaik, jawabnya pakaian yang Nabi pakai. Wallahu alam. Hadis yang kelima. Jadi pada malam ini kita masuk hadis yang keenam. Tu dia. Saya minta tuan-tuan hak mai pada malam ni, bulan depan jangan tak mai. Hadis ni berat ni. Hak ni lah duk jadi isu sehari dua ni. Bukan sehari dua lah, benda lama. Cuma kita buat teruk. Hadis yang keenam pada tajuk larangan melakukan bid'ah. Yang ni hadut sebut bid'ah ni, ni dia malam ni. Sekadar kemampuan saya. An an-nasi aidan qala. Pasal hadis yang kelima, Sayyidina Anas juga yang riwayat. Maka hadis yang keenam ni pun dia juga. An an-nasin aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam, inna Allah hajjaba taubah an kulli sahibi bid'atin hatta yad'a bid'atahu. Rawahu Tabrani bi isnadin hasan. Hadis ni pendek ya, tapi saya kena ambil satu kitab ni untuk memahamkan pada tajuk ni. Kitab ni bagus tuan-tuan. Kecil ya, nipis. Dulu saya duk jual kitab ni lah, tak jual dah. Tolong Kak Ustaz. Inilah Fahami Bid'ah, Jauhi Perpecahan. Dia pilih siap-siap dah dalil-dalil semua, dan dia pilih dah segala hujah-hujah hak depa duk bawa tu. Segala dalil hak depa duk bawa, segala hujah hak depa duk usung, duk ada dalam ni. Dan di sini juga tuan guru kita menyediakan segala hujah dan menyediakan segala dalil bagi menerangkan kepada mereka. Bukan serang, terang. Kadang-kadang depa ni tak jumpa jalan keluar, tapi dia buat riuh. Kita kata jalan keluar ada kok ni, lagu ni Pak Long oi. Oh, lagu tu. Maka kitab ni lebih bagus. Tak tahulah ada ke tak dekat kedai buku dia punya rupa lagu ni. Penulis dia Ustaz Abdullah bin Din. Tuan-tuan tengoklah YouTube. Orang Kedah. Rapat juga dengan dia ni. Orang dia kecil je. Tapi lawan, nak sebut tak Syiah, tengah rakam ni. Syiah nombor satu dia lawan. Dulu Tuan Guru Haji Hanafi, pensyarah kita dulu ni, hak tu pun antara juga. Pensyarah lain semua cakap Arab. Arwah almarhum Tuan Guru Haji Hanafi, dia tak cakap Arab, dia cakap Melayu. Dia tak ada buat teruk buat apa. Jadi apa faham? Dia kerja-kerja melawak. Dia antara salah seorang ahli majlis fatwa negeri Kedah. Dia boleh melawak dengan anak murid ni, melawak, tapi bila anak murid pergi sebut pasal Syiah je, muka dia berubah jadi merah menjelah. Dia geram semua kat puak Syiah ni. Ini antaranya nah, Tuan Guru almarhum Aziz Hanafi dah meninggal dah. Lah ni yang kita kata singa di Kedah adalah Ustaz Abdullah Din. Antara yang kuat perangi Syiah dan orang kata apa tuan-tuan, menerangkan hujah-hujah daripada puak-puak hak minum guna jak ni. Dia kecil ya. Ancaman bunuh itu biasa. Berani tuan-tuan, ancaman bunuh itu biasa bagi dia. Dia kata ana biasa dapat ancaman bunuh. Tapi nak apalah, ana nak jemaah ataupun masyarakat faham apa yang ahli sunnah wal jamaah bawa sebenarnya. Tuan-tuan, yang bawah ni pula yang bersama dengan dia Ustaz Ahmad Husam bin Datuk Muhammad Badaruddin. Hak ni kalau main ceramah tempat kita
luruh speaker ni. Ini suara derah. Biar pergi ke dia lah. Tuan-tuan, kitab ni seronok. Bila saya sampai tajuk ni, saya akan bawa kitab ni lah. Ada rujukan untuk kita sama-sama faham yang kata bid'ah ni apa. Baik, tuan-tuan sekalian yang dirahmati Allah, kita baca api sikit dia punya orang kata terjemahan. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menghijab pintu taubat daripada golongan yang melakukan perkara bid'ah. Ulang siar, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menghijab pintu taubat daripada golongan yang melakukan perkara bid'ah. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Baik, tuan-tuan sekalian, menghijab di sini makna kata tutup ataupun tak terima taubat. Kalau taubat keluar air mata darah sekalipun, hatta keluar biji mata sekalipun, tapi mau buat benda bid'ah, Allah tak terima taubat kita. Oh, berat oh. Tu dia. Sebab itu nak faham hadis ataupun Quran khususnya tuan-tuan, bukan faham pada sudut terjemahan. Ni kalau tuan-tuan beli kitab ni balik baca di rumah sambil duduk atas kursi malas, sambil duduk layan burung, tukuku duk baca hak ni pakai tak faham. Dan boleh faham, tapi faham tu dengan fahaman yang salah. Kerana nak faham hadis, nak faham Al-Quran khususnya, memerlukan kepada ilmu ataupun disebut ilmu alat. Nombor satu, bahasa Arab kena piau, nahunya, sarafnya, kemudian ilmu mantiknya, kemudian ilmu balaghahnya. Semua itu dititik beratkan, disebut ilmu alat. Tuan-tuan nak buat rumah, antara alat-alatnya mesti kita kena ada bancuh simen. Paling kurang mesin gondang hak kecil godong-godong buat simen tu. Boleh bancuh guna cangkui, tapi jenuh. Kalau rumah besar kita guna hak siput gondang orang panggil. Agak ada duit lebih, telefon mail lori gondang tu mail hentak tuang pun kena ada alat. Tuan-tuan nak ketuk kena ada hammer, kena ada paku untuk buat rangka tulang. Itu alat. Tuan-tuan nak buat kek kena ada tepung, kena ada gula, kena ada kastad. Kalau lebih kurang itu antara alat-alat untuk menghasilkan kita kata tepung. Itu perkara-perkara yang dunia. Ini perkara-perkara dalam nak memahami ayat Allah Al-Quran. Bukan hanya faham pada sudut terjemahan, balik duk sembang kedai kopi, duk rasa aku ni kemas. Bukan lagu tu. Saya pun tak mampu nak faham ilmu alat ini, jadi saya ambil jalan, saya ikut apa hak ulama susun dah. Senang, dia buat teruk buat apa. Guru kita kata, Syekh Aminuddin Abdul Rahim, dia kata hampa tak pelik ke? Hampa naik kereta, tiba-tiba kereta hampa ni, hampa pergi cuti kat Terengganu, tiba-tiba kereta hampa mampus tengah jalan, tengok-tengok minyak habis. Bila minyak habis, hampa pun turun-turun kereta, buka bonet, mau duk galah tonggeh, terjun dalam laut. Orang tegur kata, Pak Long nak pergi mana teruk sangat, nak pergi galah-galah tonggeh, pergi mana? Dia kata, aku nak selam pergi ambil minyak. Pak Long hak jenis lagu ni, jangan biar atas jalan, boh di Tanjung Rambutan. Nampak teruk tak? Bukan takat teruk, nampak tak betul. Memang dia nampak tu betul pasal dia nak ambil minyak. Teruk sangat lah. Senang cerita Pak Long, kita sama-sama tolak pi dekat petrol pump, bagi duit RM50, ambil bubuh, cukup, tutup, selesai, pi lah nak pergi mana pun. Maksudnya kita tak mampu nak korek buat keluar minyak, nak kena proses bahagi pula nu minyak jenis apa ni, kita tak mampu. Tak mampu. Puak hak kerja bahagian tu mampu tak? Mampu, tapi mereka pun tak mampu bab lain. Mereka hak mampu untuk korek orang keluar minyak mai, kemudian jadi minyak apa duk hantar buh lori mai kita bola kereta, suruh mereka buat rumah mereka tak reti.
Makna kata masing-masing ada bidang dia, orang sebut ahlinya. Maka kita bukan ahli dalam memahami maksud hadis secara zahir ataupun Al-Quran. Kita perlu mengikut ulama. Pasal apa? Quran sebut innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya hanyalah ulama. Orang yang ada ilmu. Takkan ulama nak cong kita, tuan-tuan. Faham tak cong ni? Bukan ulama nak cari jalan, nak pelingkup kita. Takkan ulama dalam hidup mereka duk sibuk kaji-kaji nak pelingkup umat. Tak ada. Pasal Allah sebut dah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hamba ni adalah ulama. Jadi kita orang awam ni, tuan-tuan, bukan kata nak tafsir hadis, bukan kata nak tafsir Quran. Nak baca Quran pun dia ada ilmu dia. Dia ada kena mengaji fasahah, kena mengaji makhraj, kena mengaji apa sifat huruf, kena mengaji tajwid, mim mati, nun mati, man asli hak mana, mak lazim kalimi musaqal lagu mana, ma'rif lagu mana. Tu nak baca. Apatah nak faham hak Allah sebut yang maksudnya memerlukan kepada istinbat hukum. Kalau suruh seorang-seorang, tuan-tuan, contohlah masjid kata kita tak mau scan dah buat masuk masjid ni, kita nak tanya hukum tajwid, siapa boleh jawab boleh masuk masjid. Allah, cerah. Nak cari dosa pun payah. Tak, suruh baca dulu. Kena tak kena baca dulu, baru tanya. Bukan nanti hal lain dah, Fatihah cukup dah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alif lam hak depan tu alif lam apa? Tak tahulah. Baca sudahlah. Tak boleh. Kalau dia buat lagu tu tak boleh. Pergi main masjid lain. Cerah masjid kita. Tuan-tuan tak tahulah, tengok rupa ni rupa kemah. InsyaAllah lah. Baik. Saya nak habaq apa, tuan-tuan? Jangan cepat melatah. Jangan cepat melatah. Banyak tempat saya pergi ada golongan macam ni. Kesian lah. Pasal benda ni tok guru duk settle lama dah. Mai kita baru lepas pencen, tak ada kerja apa, baru keluar daripada dunia office. Aku nak cari ilmu Silat-silat pi dapat tok guru hak minum guna jak. Allah, dia pun lagu tu Tuan-tuan, saya tak urai lagi noh, baru bagi bunga-bunga. Tengok nah. Antara perkara-perkara yang apa kita buat depa kata bid'ah. Saya sebut senarai ni banyak ni. Baca semua ni jenuh kak. Cuma nak habaq. Esok kalau ada orang hak macam ni duk tikai hak perkara kita buat ni golongan yang minum guna jak. Tuan-tuan faham saya habaq minum guna jak ni? Tak faham noh. Patut pun serius manjang. Saya tak mau sebut Wahabi. Sebut dah. Kita tak mau. Depa baik pergi ke depa lah. Okey, lagu ni ada seorang tok guru kan, mainlah seorang hak cepat melatah ni. Dia pun mai dia kata, tok guru, kita buat lagu ni bid'ah, kita kena pakai hak original Nabi, kita kena pakai hak original daripada Nabi punya, jangan ambil hak ulama, pasal hak ulama ni bukan maksum. Dia buat lagu tu, dia putar habis ni, kita nak ambil hak original. Kan Allah sebut dah yang kata Islam ini telah sempurna. Cuba tok guru bayangkan, ayat ni dah penuh, buat apa nak boh lagi? Kalau boh lagi melimpah tok guru, biar api ke dia, pasal Nabi bawa main penuh dah. Dia ceramah ni keluar ayat liak ni. Tok guru tak cerita dekat dia tafsir apa pun, cuma tok guru buat ilmu kilah je. Dia kata, abang nampak teruk sangat ni, minum dulu. Penat sangat ni, minum dulu. Depan tu duk ada jak, duk ada cawan. Dia pun ambil jak, dia tuang. Tok guru kata, tak payahlah tuang, terus minum guna jak. Dia kata, apa huduh lah tok guru pasal cawan duk ada. Macam tu lah ilmu pun.
hak ni apa yang daripada Nabi, yang ni apa yang telah diambil, dipaham, dibahaskan oleh ulama. Jadi makna kata kalau kita terus ambil guna jak ni, nampak huduh, nampak tak cerdik. Jadi ambil hak cawan guna minum ni, nampak tertib, nampak bagus, nampak beradab. Padahal hak ni mai daripada mana? Mai daripada Nabi juga. Ayat ni mai daripada mana? Mai daripada jak ni juga. Cuma bila ambil daripada sini nampak tak cerdik. Tuan-tuan faham tak ni? Tu maksudnya. Kira pak ni nak faham hadis Nabi, tak melalui ulama. Nampak hebat tak? Nampak hebat tapi tak cerdik. Bagusnya ambil dah hak yang dah di apa nama ni, ulama dah kupas semua, ambil tuang. Kemudian kita pun ambil minum. Selesai masalah. Lah ni tuan-tuan pasal pakat nak tunjuk kemah, nak tunjuk kata pandai. Bukan belah balik sana saja no. Bukan belah balik matahari panas mata-mata, di Taiping pun ada. Di Taiping pun ada. Tak bahaya ni, 2-3 orang. Ada saya jemput seorang ustaz tu untuk bagi motivasi dekat budak kita. Dia kata minta maaf Syekh, ana sibuk nah ana bagi ustaz ni, dia pakar motivasi, ana tengok point lek nama dia tak edit terus. Daripada hak motivasi habis basi nak murid kita. Bahaya ni tuan-tuan, ni pok ni. Dia sebenarnya benda ni senang je, lapang dada. Cek pasal apa tak mau wirid lepas mayang ni? Sebab saya ambil pendapat Nabi tak buat. Oh, tak apa. Pakcik buat. Pakcik tengah buat ni. Subhanallah. Settle lah. Tak mau buat, diam. Nak buat. Tapi yang masalah, mereka sesatkan kita. Hak tu guru marah tu. Mengkafirkan kawan, mengkafirkan lah. Hak zikir Imam Syafi'i pun mereka kata khurafat. Tuan-tuan, hak tu kalau suruh budak pasti, budak seriti terjemah, mereka pun faham. Tu ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Dia kata tuan-tuan tahu tak zikir ni khurafat ni? Oh, kita kata Allah pasal apa pula dah. Dia kata syurga dia tak mau masuk, neraka pun dia tak mau masuk, habis duduk tang mana? Loh, macam tu. Tu zikir Imam Syafi'i pun dia tak mampu nak tafsir, apatah nak tafsir hadis Nabi. Tuan-tuan, Imam Syafi'i kata apa? Tuhanku, aku tidak layak untuk syurgamu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa nerakamu. Ini ayat dia apa tuan-tuan? Ayatnya rendah diri. Ayat rendah diri. Tak apa faham lah ustaz. Saya main dengan lapak nasi ni. Lagu ni lah. Lagu ni saya keluar saat lagi ni adalah di kalangan tuan-tuan hartawan, dermawan, jutawan, duit jenuh, lembaga hasil pun tak liga dah contoh. Tak tahu nak buat apa. Ustaz, mai Ustaz. Ni kunci kereta. Awak Datuk macam pasal apa? Bukan Datuk lah, contoh. Jutawan Datuk lah. Nah, ambil kau Ustaz lah. Kunci kereta apa ni? Dah tengok ustaz tu teruk sangat tu, naik azhar lama dah. Contoh. No. Saya kalau orang sembang dengan saya cukup cemui. Ustaz kalau ustaz duduk di ceramah di KL, kata ustaz boleh naik kereta besar. Nak buat apa? Kalau hal duk ada lah pun tak buat perangai duk lah. Saya bukan ceramah pergi jauh-jauh pun main kot ni nya. Kok lah saat-saat ceramah pergi ke Pluto, patah balik pergi kot Marik. Ni senabang kata kalau jauh baloi lah. Ni main kot ni dia buat teruk buat apa? Dia kata apa? Ni ustaz nah. Ustaz ambil ni. Saya bagi kat ustaz. Untuk apa ni? Untuk ni. Dah lah ambil lah tu kereta apa nama ni, apa hak baru tu tuan-tuan, X70 ke lebih kurang ambil ustaz lah. Apa saya kata? Dia kata pasal kereta ustaz tolong buat doa selamat kat saya. Jadi saya tak rasa rasa terhutang budi dengan ustaz. Ustaz ambil lah. Saya bagi kereta kat ustaz. Jangan lagu tu, tak layak saya ni. Faham tak ni? Saya rasa tak layak saya baca doa sikit je, Datuk bagi sampai tahap-tahap tora-tora ni. Tak payah kot.
Tuan-tuan, mulut je kata tak payah, hati kata apa? Ada biji gigi tak? Faham tak ni? Syurga siapa tak mau? Esok dah ada 2 lorong tu ya, tak syurga tak neraka. Tapi rendah diri pasal syurga ni mahal. Kalau setakat duduk di rumah mentega darah nasi, tak pernah main majlis ilmu, tak pernah faham Allah tu apa, tak tahu. Nak cerita akidah melelong, fiqh pun penin. Oi. Maksudnya bukan syarat semua tu masuk syurga, tapi nak sebut nak masuk syurga ni kena kelupak, kena usaha cari rahmat Allah. Sebab tu dia rasa apa, rendah diri, saya ni tak layak masuk syurga. Neraka jangan tanyalah, siapa pun tak mau. Tu faham lagu tu. Kalau hak tu pun mereka tak boleh nak settle, macam mana nak faham yang ni semua tuan-tuan? Baik, saya senarai dulu, saya tak hurai lagi ni, tak mula lagi, baru bagi bayang-bayang. Antara perkara-perkara yang mereka ni tuan-tuan sekalian duk tak puas hati kat kita, hak kita buat. Maaf cakap tuan-tuan, dia kadang-kadang hal jadi pelik-pelik ni pasal hak cerdik lebih. Cerdik tapi tak kena lorong. Kita maaf cakaplah bukan orang sini, dah sana. Hak tak berapa cerdik, kita hantar di pondok. Pakcik, anak berapa? Anak saya ada 5 orang ustaz hak sulung tu saya hantar pergi mengaji belah di UK tu. Hak nombor 2 saya hantar pergi Yaman. Hak nombor 3 ni saya hantar pergi Madinah. Hak nombor 4 ni saya hantar pergi apa nama tu ustaz? Apa Canada. Dia berhenti dekat tu je. Hak nombor 5 pakcik hantar mana? Hantar pergi pondok tu. Sebab tu tutup guru letih nak mengajar anak kita. Pasal hantar pergi hak slow, tapi tak apalah hantar pergi. Kadang-kadang hak lipat balik mai pada jauh tu, hak tu yang bahaya. Pernah berlaku tuan-tuan, Ustaz Murahidin cerita. Bila dia balik mai sembahyang di masjid, tiba-tiba masjid buat apa ni, dia jadi imam dah pasal dia baru balik. Baca pula Allah. Apa ustaz kita baca? Sa'id Ghamidi. Syekh imam. Dia pun Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Selesai semua, buat tahlil sikit. Minta maaf saya ada kerja sikit. Tuan-tuan, kalau ustaz-ustaz duk buat betul banyak kali tu, jagalah. Kalau setakat sekali dua mungkin dia sibuk. Tapi kalau setiap kali suruh tahlil, dia ada kerja. Asal dia ada kerja je, tahlil suruh. Bahaya orang lagu ni. Balik-balik mai ayah dia kata, hang dah kerja apa? Tak ada kerja apa ayah. Habis tu imam suruh buat tahlil, buatlah sikit. Ayah tahu tak kata benda tu bid'ah? Tu dia. Taklah, bukan tak ayah. Kita nak buat biar ada dalil daripada Nabi. Kalau Nabi tak buat, ayah buat apa? Ayah kata ayah ikut Nabi. Ayah pun jenis main tak main dah main lena lagu tu. Contoh. Tersedak kita. Nak abang lagu tu lah. Kita orang minta dalil, ikut dulu ikut apa ayah, kita ikut Nabi. Ikut orang buat apa? Tak apa, kena kat hang. Nampak? Bahaya tu. Jadi makna kata sebelum hantar api, biar ada akidah betul dulu. Dia pergi sana, bagi kemah lagi je. Kalau kosong sini, hantar api sana, dia balik main, dia lawan kita. Lah masjid sunyi. Wirid tak ada, tahlil tak ada, qunut tak ada, tarawih tak ada, selawat tak ada. Habis buat apa di masjid? Ulama kita cerdik. Tengok antara benda-benda hak mereka nak tikai kita, tuan-tuan standby. Nombor 1, baca tahlil, tahu dah. Kenuri arwah, baca talqin, baca yasin malam Jumaat. Ini hak famous ni. Solat hajat berjemaah. Kaifiat solat tarawih yang diselang-seli dengan selawat, zikir dan doa. Membaca doa awal tahun. Amalan baca yasin 3 kali malam nisfu Syaban. Ini semua ni apa depa punya point nak hantam kita ni. Amalan berzikir berjemaah selepas setiap kali solat fardu, doa selepas solat fardu sama ada sendirian atau berjemaah, mengadakan sambutan Maulid Nabi setiap kali tiba. Kan? Bila main Maulid Nabi ni, kita dok sambut buat apa ni? Dok buat qasidah, dok buat ceramah apa ni, tak boleh ni. Nabi tak buat. Tiba-tiba ada orang telefon. Hello ustaz, nak jemput ceramah boleh tak? Boleh. Bila?
Esok pak. Orang hadut lantang-lantang tu ceramah Maulid Rasul, dia pergi dulu. Patut tak usah hadut pergi. Kalau betul tak mau, kalau betul nak ikut. Ni tuan-tuan, jenis cakap pandai buatnya tidak. Lagi membuat bubur Asyura. Bubur pun kena tuan-tuan. Melafazkan niat ketika memulakan solat, hak usolli tu. Tu saya kata tuan-tuan, Imam Syafi'i khususnya lah, kita Imam Syafi'i, dia cerdik. Mungkin ustaz mengajar kitab fiqh kan, kalau tuan-tuan tak usolli pun sah. Sebab tu lapar. Tapi pasal apa Imam Syafi'i dia letak hak tu pun tutup guru letak usolli tu. Padahal tak letak lah. Bukan kata hak tu tang niat pun sama. Sahaja, tak sahaja pun tak apa. Tapi ada maksud dia. Pasal kita ni hati jenis pergi kot jauh. Dia suruh sebut lafaz usolli fardu maghribi thalatha raka'atin ma'muman ada lillahi ta'ala. Contoh, dia dah letak acuan. Lafaz tu acuan. Bila acuan dah ada sat lagi ni kita pi tuang tepung mudah lah, pasal acuan tu ada dah. Tepung tu apa? Niat lah. Sahaja aku sembahyang fardu tu. Nak ni. Nak didik hati ni, nak bawa hati. Pasal kalau tak usolli pun boleh, tapi tok guru nak bagi kat kita ni supaya kita boleh faham kita nak sembahyang apa, ikut kepada lafaz tadi ni. Kita letak acuan, kita pergi mugak buat tarah jalan siap-siap. Cari lalu mudah lagu tu. Mereka tak mau bid'ah belaka. Kira main-main Allahu Akbar terus. Penambahan lafaz Sayyidina pada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nambah Sayyidina, selawat tahiyat tu tuan-tuan. Tu ada perbahasan panjang lah. Menambah lafaz zikir yang ma'thur. Selain daripada Rasulullah, kita pergi tambah-tambah zikir. Kepelbagaian lafaz selawat. Dia tak nombor 1. Apa dia? Tafrijiyah. Kena atas kepala saya. Ustaz Naim hak mana? Hak mengajar dia attack tu. Hak mana? Alah, kalau dia kuliah mula dengan tafrijiyah. Oh, hak tu kah? Ustaz tafrijiyah orang panggil. Ni, kepelbagaian lafaz selawat, tafrijiyah, nariyah, syifa. Dia pun tak mau. Tuan-tuan, semua tak mau. Habis hidup untuk apa? Hidup untuk apa? Ni bahasa motivasi. Ni saya tak urai lagi tuan-tuan. Saya tak abang ni kat tuan-tuan maksud bid'ah apa. Imam Syatibi kata apa, Imam Syafi'i kata apa, Imam Nawawi kata. Hak tu sat lagi. Masa nak habis lah. Kita nak bagi rasa nak tahu dulu benda tu. Lagu tu. Tafrijiyah apa bid'ah, bi'apilah. Tuan-tuan kalau rasa bid'ah tak usah ikut saya. Hak saya sebut. Kalau rasa seronok nak di sebalik hikmah tu, ikut. Kalau saya nak cerita apa pengalaman saya duk amal selawat ni, kuliah malam ni saja saya bercerita dekat tuan-tuan. Tapi rugi masalah pasal kita nak mengaji. Oh, Allah Ta'ala tunjuk depan mata. Di Mekah Allah tunjuk jelas. Satu saya cerita. Allah tunjuk. Saya sepatutnya ustaz 1 bulan ni pergi Mekah, tapi saya minta tangguh lah. Jemaah tetap pergi, tapi saya tangguh sebab saya ada urusan, tak dapat dialakkan lah. Hati jadi lagu mana pun tak tahu, kena mengaji lebih. Bila pergi dulu jemaah pergi lah dengan Ustaz Azmi. Saya pergi bulan Julai. Baik tuan-tuan, saya nak abang apa di Mekah. Di Mekah saya dengan Ustaz Azmi ni kira dia guru saya lah, yang membimbing saya. Kami setiap kali nak pergi masjid, keluar masjid, kami akan pegang tangan dua-dua orang selawat tafrijah. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina. Habis balik hotel, pergi semua lebih kurang tuan-tuan. Hari itu malam lah lebih kurang malam lah duduk di Madinah. Orang lain semua pakat beli bakal lah nak balik kan, beli jubah, beli tasbih, beli macam-macam lah, kacang apa lebih kurang. Ustaz kata saya tak ada apa nak beli kau nak email. Ustaz tak ada duit. Ustaz tak ada duit, Ustaz habis dia tak. Saya pun tak larat balik hotel. Saya duduk di hotel, duduk tak lama Ustaz dengar mai. Naim, Assalamualaikum. Orang kata pasal apa pula dah. Buka pintu. Naim, berkat selawat tafrijah. Ni kiri kanan. Dia bawa balik mai. Antara yang paling mahal madu daripada Yaman, sekilo tak tahu apa ratus tu dok mai. Naim, masya-Allah, Allah tunjuk. Ustaz kata
berkat selawat tafrijah pada khas Kupang tak Allah pun. Itu contohlah, bukan nak suruh amal nak benda tu, tapi nak apa antara keberkatan Allah Taala bagi. Saya dengan mak saya, arwah mak saya ada sebab selawat tafrijah, tapi syarat kena yakin. Tuan-tuan kena yakin. Kan baru ni Tok Guru sebut, Syekh Nazrul sebut, tuan-tuan orang yang banyak selawat ni, tak kira lah selawat apa pun, orang yang rajin selawat, tuan-tuan tak minta pun ampun kepada Allah, Allah tetap ampun dosa kita. Dia tak mau lagi kah duk seorang-seorang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, duk seorang-seorang, tak ada wuduk tak apa, tak ikhlas pun tak apa, duk tak mana pun tak apa kecuali tempat haram, lagu mana pun tak apa. Tuan-tuan tak minta pun Allah ampun, Allah ampun, hanya kena selawat. Ni jalan shortcut dah, tapi tak ramai yang beramal. Baik, sikit lagi lah. Bacaan zikir khusus selepas solat Jumaat, bacaan Al-Quran di kubur, bersalaman selepas solat, khususnya solat asar dan subuh. Salam pun hampa kacau. Kunut solat subuh, solat tarawih melebihi 8 rakaat, puasa 3 bulan berturut-turut pada bulan Rejab, amalan marhaban dan berzanji. Dah. Lah tak ada dah. Anta iksir wa ghali marhaban. Sini ada lagi? Tak ada dah. Di kampung pun tak ada dah. Tinggal paklong-paklong hak yang bila mahaban bawa datang apa? Lah tu ya. Marhaban. Tak nak habis, no? Pasal pewaris tak mau. Keluar orang ni mahaban. Tak pilih hak tu bukan tajuk kita pun. Adakah penempatan waktu imsak bid'ah? Dia sebut di sini. Menyapu muka selepas salam menggunakan tasbih. Siapa buat tasbih ni bid'ah. Oh. Jam tu pun bid'ah. Nak pergi ke dia. Mengerjakan umrah berulang kali dalam satu ziarah. Membuat garisan saf dengan menggunakan tali bertujuan menyamakan saf solat jemaah. Tambah pula hak engang-engang ni lagi bid'ah. Membaca Fatihah beramai-ramai setiap kali perhimpunan. Berdoa selepas solat dengan mengangkat tangan. Muazzin menguatkan suara ketika membaca selawat selepas azan. Doa khatam Al-Quran dalam solat tarawih pada bulan Ramadan. Mencium Al-Quran selepas membacanya. Tu dia. Mengadakan qiyamul lail secara berjemaah pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Allahu Rabbi, tuan-tuan, itu dah sajalah senarai yang untuk malam ni. Loceng pun dah berbunyi, tak ada juga tengok bulan depan lah, no? Bulan depan tuan-tuan saya tinggal siap-siap lah iklan. Kita nak tahu ta'rif bid'ah. Okey, saya dah sebut dah tadi masalah hak depa duk hurung haram apa duk semua. Lah ni kita nak faham dulu bid'ah tu apa, lurah kata apa. Baik, kemudian tengok ulama kata apa. Depa dah guna Imam Syatibi. Siapa Imam Syatibi ni? Adakah hanya Imam Syatibi sahaja yang perlu kita ikut, yang lain kita tinggal? Oi, takkan nak tinggal Imam Syafi'i. Takkan kita nak tinggal Imam An-Nawawi. Takkan kita nak tinggal Imam apa tuan-tuan, Ibn Hajar Asqalani. Depa tu kata apa? Dan apakah dalil dia? Sebab apa? Dalil yang masyhur yang depa akan bawa, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap perkara baru itu bid'ah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Sesat ni lubang dia neraka. Jadi pada bulan hadapan kita nak faham bid'ah tu apa, ustaz. Tuan-tuan, insya-Allah mudah-mudahan bulan depan kita Allah Taala pilih untuk bersama dalam majlis supaya kita nak faham. Kita tak maulah bila mai puak ni, insya-Allah tak apalah, biar pergi kat depa lah, no. Depa nak hidup, depa lebih suka kepada sukan daripada amal ibadat. Insya-Allah kita pun ada ulama, tuan-tuan, ulama juga ikut Nabi, ikut Al-Quran, insya-Allah. Yang baik daripada Allah, yang kurang cantik itu kelemahan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم اللهم